Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Riz. Nadia Nisa, buat apa kat sini? Saja lalu sini, lepas tu dengar ada orang nyanyi. Sedap kan Sarawak. Suara saya memang sedap. Tapi tak malu ke nyanyi dekat tempat awam macam ni? Alah awak di sini ada masa tak? Kenapa? Kita chat sikit. Cik-cik pasal apa ni? Pasal malu ni lah. Oh, boleh. Boleh? Jom. Dalam Islam pun ada malu? Mestilah. Sebab itulah saya berani menyanyi kat situ tadi. Oh. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Riz Ismail dalam Chit Chat Ustaz. Baiklah, pada episod kali ini kita membawa kepada anda seorang pelakon, belum lagi penyanyi tapi juga mungkin menjadi penerbit bakal nanti insya-Allah. Tak lain dan tak bukan Nadia Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjemput saya. Apa khabar Nadia? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Baik. Okey Nadia, sebelum kita masuk ke topik kita pada hari ini, bolehlah kongsi sikit perkembangan terkini. Katanya tak lama lagi akan ada joint venture dengan job-job Hollywood. Wow, Amin. Mana you tahu ni? Nak tahu betul ke tak tu? Boleh kongsikan? Well, I baru cakap dengan Brad Pitt semalam. Brad Pitt kata lagi 2 bulan kita akan masuk set. Okey. Bagus lah. Kita nak Brad Pitt tau. orang Malaysia pergi ke pesara dunia. Hollywood kan? Mana tahu? Kita doakan. Ya. Tapi tak, saya akan shoot ni je di Malaysia saja. Okey, baik. Jadi dah selesai mengenali, dah tahu dah job apa terkini walaupun katanya kat Hollywood, tapi tak apalah. Tapi tak apalah, kita main Malaysia je. Kita biarkan itu satu doa yang akan dicapai satu hari nanti insya-Allah. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah malu. Malu? Dia nak pergi Hollywood tak boleh malu. Kena pergi audition. Sebab itulah kita kena ada sesi tazkirah kan, kongsi-kongsi belajar dulu pasal malu ni. Sampai sana Brad Pitt pun masuk Islam. Ya ke? Okey, kita tengok macam mana nanti. Baik, itu yang kita nak cuba terapkan kepada semualah. Bukan saja yang nak pergi Hollywood, yang kat Malaysia ni pun kena tahu apa sebenarnya malu yang dimaksudkan dalam Islam ni. Okey, baik. Sebelum kita mulakan, saya akan baca satu hadis. Nabi SAW bagi tahu, al-haya'u sub'atu minal iman. Malu ini adalah sebahagian daripada iman. Kita ada banyak bahagian-bahagian dalam iman. Kita ada kebersihan, sabar. Kita ada iman. Dan bermacam-macam lagi. Lebih kurang ada berpuluh-puluh. Tak confirm berapa tapi berpuluh-puluh lah. Termasuk malu ini. Topik kita pada hari ini iaitu malu sebahagian daripada iman. Jadi sebelum saya memberi pandangan saya, kita nak dengar dulu. Nadia Nisa punya pandangan tentang malu. Malu. Apa yang bila sebut je malu, apa yang datang dalam fikiran? Benda yang pertama sekali. Itulah, tapi sebagai seorang pelakon ni kan, penggiat seni ni, kita kena buang jauh-jauh malu tu, perasaan malu tu. Jadi bila kita masuk nak jadi pelakon ni, bila pergi audition je, orang dah cakap, "Dek, kalau malu baik balik. Tak payah nak tak payah nak datang sini, tak payah nak screen test apa-apa semua." Betul. So macam mana nak bawa watak kita ada beribu-ibu watak nak bawa. So perasaan malu tu memang kena tolak tepi. Jadi mungkinlah kan saya cuba menjawab ya. Mungkin malu yang dimaksudkan oleh Riz ini yang dalam Islam ni adalah menjaga adab lah. So pada pendapat saya, malu itu adalah beradab di mana tempat kita duduk, dengan siapa kita bercakap, dan cara kita bawa diri kita. Tak salah lah kita pilih. Tak salah kita pilih Nadia Nisa untuk topik kali ini. Saya balik dululah sebab semua dah dijawab. Alamak. Dah dapat siapa dulu ni baru 10 markah. Baru 10 markah. Kalau buat jawab esei tu baru 10. Pendahuluan. Okey. Baik, betul lah apa yang disebut bila kita mengatakan malu yang diterangkan oleh Nadia tadi, macam malu bila kita nak
berinteraksi yang orang. tidak perlu. Orang kata yang tidak perlu, dan menjaga adab kita. Jalan depan orang pun tak ada berjalan mengangkang ke macam-macam yang tak sepatutnya. Itu adalah sebahagian daripada malu yang dipraktikkan ataupun disarankan dalam Islam. Tetapi kalau anak seni tadilah kita bincang anak seni, sebab saya pun bolehlah kata anak seni juga. Yelah, dah masuk TV. Betul, sikit-sikit kan. Kita tak boleh tidak untuk menunjukkan perkara tu menjadi seolah-olah yang sebenarnya. Contoh kita nak tunjuk yang okey, macam contoh dapat watak orang sakit. Betul. Ataupun orang yang kena hina, kena tomahan dan sebagainya, orang yang dianiayai. Takkan kita nak buat orang yang dianiayai ni macam orang kaya, macam orang relax. Jadi benda yang nak disampaikan kepada orang yang melihat tu tak kesampaian lah. Faham. Jadi malu di situ boleh kita ketepikan untuk kebaikan yang lebih baik, untuk kebaikan yang lebih besar. Tapi dalam masa yang sama masih lagi menjaga. Betul. Tak salah kita nak orang kata apa, menangis, menjerit ataupun membuat, ataupun nak bawa watak antagonis. Kan dia kena berpakaian macam nak dikatakan tu nak bawa watak yang antagonis kan. Bila antagonis dia punya jahat sikit. Dia punya perwatakan dia tu kena vokal sikit. Betul. So selalu yang akan dikritik adalah watak macam ni. Kerana diorang bayangkan watak sebenar dia di luar pun macam tu. Dia kata kalau ni tak tahu malu dekat ni, pergi rumah orang kan, masuk pun pakai kasut, ataupun dia cakap pun kuat-kuat kat rumah orang. So dekat luar pun dia ni pun macam tu juga. Ni luahan perasaan ni. Betul Tapi tak apalah. Benda yang diperkatakan tu betul. Tapi sebenarnya kat luar okey je kan. Itu yang sebenarnya yang kita kena tahu. Orang seni ni bukanlah tidak ada malunya. Betul. Kadang-kadang kat luar sebenarnya kita lebih pendiam daripada dalam TV. Kita kena faham pelakon diberikan amanah untuk galas tanggungjawab dia bekerja melakonkan watak yang diinginkan seperti itu. Kalaulah dia tak bawa watak yang mana yang dia nak tu, maksudnya korang pun tak akan nak marah kan. Ada ke watak antagonis atau watak-watak orang jahat ni bersopan? Betul juga. Saya nak tegur. Allah berfirman tiba-tiba kan. Padahal dia ni dalam skrip tu bagi tahu mulut terlupa garang. Dia kaki judi kan. Dia mengorak orang, mengintai orang mandi. Tiba-tiba dia masuk Assalamualaikum nak mengintai ni. Tak boleh benar. Jadi cara tak kena kan. Cumanya itulah part dia mencabarnya anak. Mencabar pula anak seni, tak adalah. Betul. Maksudnya anak seni bila dekat luar, dia dah itulah macam okey, ni masa saya relax, tak perlu nak fikir terlalu banyak sangat dan sebagainya. Kalaulah tiba-tiba macam kita nak kena berlakon, lepas tu kita lagi satu kena jaga adab. Lagi satu pula kita kena mainkan watak tu dengan sebagai suami isteri ataupun sebagai anak kepada bapa. Tapi yelah, jelas-jelas kita tak ada pertalian itu. Betul. Okey, macam manakah kaedah yang terbaik supaya dia nampak macam bersopan? Macam tu. Okey. Sebenarnya saya tapi dan di samping itu sampailah watak dia sebagai suami isteri tu. Baik. Nanti kan nak bergurau lebih kata tak segan ke? Tu laki orang. Tapi sebenarnya berlakon je. Macam mana tu? Baik. Rasanya Nadia Nisa pun dah tahu jawapan dia. Tapi tak apa. Dia mungkin nak menguji saya nak lah tu. Tapi tak apa, kita tengok. Pandangan saya macam ni lah. Betul itu kerja. Dan patut lagi satu. Penonton suka tengok tau. Dia punya idea tu terkejut aku yang ingat apa benda tadi. Okey, tak apa. Okey, sebab ni mengikut pengalaman saya. Baik. Sebelum ni saya ada berlakonkan watak suami isteri dalam drama. Lepas tu kita memang dah decide lah. Okey, kita tak nak ada bersentuhan berlebihan macam tu. Lepas tu bila keluar penonton macam korang ni bila dengar komen macam korang ni kita tak rasalah rasalah macam tak ada manja-manja ke macam tu. Suami isteri mesti ada manja. Tapi dalam TV tak ada pula macam tu. Baik. Soalan pertama tadi. Biasalah bila berlakon kan, ini adalah tugas sebagai seorang anak seni ataupun pelakon untuk mencari rezeki nafkah untuk keluarga dia. Mungkin Nadia dah biasa dapat banyak ni. Ada certain amount yang Nadia akan look forward setiap bulan. Ataupun 2 bulan sekali kan. Ada. Setiap orang mesti ada. Jadi bila kalaulah kata nak stop lakon tu, nak elakkan tu, nak jadi muslimah ni, nak berhijrah 100%. Jadi elakkan terus, tak payah berlakon pun tak disarankan. Sebab apa? Bila sampai ke tahap tu memberi mudarat yang lebih besar, kita kena teruskan. Cumanya kalau dah ada kesedaran tu bagus. Yang pertama. Ini baru pendahuluan kepada jawapan tu. Yang kedua, nak elakkan benda-benda macam ni memang
orang kata agak sukar sebab kita dah terbiasa daripada dulu, daripada zaman P. Ramlee lagi memang dah ada persentuhan dan sebagainya. Ini memang tak kan. Lepas tu kelakar-kelakar, sweet-sweet dan benda tu dah dipraktikkan lebih daripada 50 tahun dah industri ni. Maksudnya kalau gurauan tapi tanpa sentuhan tu, itu yang lebih baik lah sebenarnya. Tapi so sebenarnya cabaran kepada kita orang seni ni kena lebih kreatif lah. Betul. Kena lebih kreatif. Sedangkan perkataan tu sendiri pun sebenarnya dah boleh mainkan situasi yang orang kata romantik dan sebagainya. Macam contoh camera work kan, abang-abang kamera lah. Pun boleh juga mainkan peranan, betul. Macam sekarang ni terkenal dengan pick up line kan Nisa. Lately ni Malaysia dikenali sangat dengan pick up line. Contohlah pick up line tu. Pick up line. Contoh dia tanya, okey saya tanya Nisa. Nisa tahu tak apa beza Nisa dengan matahari? Wow, tak tahu saya. Okey. Kalau matahari dia menerangi alam ni, Nisa menerangi hati saya. Lawak-lawak yang macam ni lah yang sudah menjadi orang kata apa, satu trend kan. Banyak sangat orang buat. Jadi kita tengok kan, kita tengok orang sekeliling kita pun ketawa dengan benda tu walaupun mungkin cringe. Mungkin agak cringe tapi itulah. Dapatlah tercuit sikit. Jadi itulah antara taktik ataupun teknik jadi yang sewaktu Riz mengutarakan benda tu tadi, ada maknanya buang rasa malu ataupun aku kena balik. Jeng. Jadi macam alhamdulillah bila kita duduk kat set ni kan, memang macam saya cakap tadi lah, untuk kita memberitahu kepada orang, memahamkan orang. Maksudnya mula dengan niat kan. Niat kita tu dan kenalah dengan niat untuk memberi apa tadi? Pengajaran pada orang. Dan juga didikan pada orang luar kan. Contoh kita bawa watak jahat, okey, jangan jadi macam ni. Jangan cakap biadab sebab apa yang kita buat tu melanggar malu yang kita ada. Bila kita biadab kan, makan, katakan saya letak kaki kat atas ni. Mesti orang kata dia ni teruk ni kan. Jadi bila dilakonkan dan orang tengok, orang dapat ambil pengajaran, insya-Allah pahala dia akan mengalir lah. Tapi dengan niat kita kena pasang sebegitulah. Kita pun ada rakan-rakan artis yang lagi bagus ibadat dia daripada saya sendiri. Saya pun bukan orang baik sangat. Tapi ramai saya kenal kan. Kita walaupun baru, saya mengenali artis-artis yang di sekeliling saya ni nampak dalam dunia maya dia tu macam orang yang orang Arab kata belai sila adab. Tak ada adab. Tapi bagus, sangat bagus. Antaranya kan? Kalau boleh disebutlah. Ada seorang ni saya syuting dengan dia dekat London. Dekat London ni, bukan kat Malaysia. Semayang duha tak pernah tinggal. Setiap hari 12 rakaat. Orang tunggu. Kadang-kadang kita kalau kat set biasa dengan sinoni dengan menunggu. Tapi bila menunggu orang semayang ni, hati jadi rasa sejuk kan. Kita rasa macam inilah contoh yang perlu kita adakan. Kerana orang-orang yang macam Nadia Nisa, nama-nama besar dekat Malaysia ni, satu benda baik dia buat, berapa puluh ribu orang yang mengikuti. Rasanya memang malu tu ada. Tak dapat dipisahkan dengan hidup kita. Sebab kalau tak malu, tak adalah Nadia Nisa menjadi seorang yang macam ni, bertudung. Orang kata dah ada keluarga, ada anak-anak dan sebagainya kan. Itu pun malu sebenarnya. Kalau tak malu, dia tak adalah nak pilih jalan yang baik. Tapi cabaran Nadia Nisa sebagai seorang yang dah berapa lama dalam industri? Lebih 10 tahun saya rasa. Entahlah, ya mungkinlah boleh dikatakan. Ini dah 2020 ni. Kata tambah satu dah lagi. Tambah satu lagi, 11 tahun lah. Walaupun sebegitu, apa cabaran yang orang kata kadang-kadang boleh menggugat malu kita dalam dunia sini? Menggugat malu, itulah sebenarnya sebab sebagai seorang individu dan sebagai seorang penggiat seni, saya selalu meletakkan dia adalah dua orang yang berbeza. So kalau saya sebagai seorang ibu, isteri, so kita ada carry maruah kita sendiri kan. So sebagai penggiat seni, saya kadang-kadang tu ada meletakkan macam kelonggaran sedikit. Kerana satu macam
Riz cakap tadi, kita bawakan watak untuk kita nak bertonton pada orang, untuk memberi pengajaran pada orang. Jadi saya mengambil risiko itulah sebenarnya. Nak tak nak ada risiko yang saya ambil di situ. Mungkin ada perlakuan saya yang di luar batasan di dalam TV, atau pemakaian saya pun di luar batasan di dalam TV, tapi dengan niat, ya Allah, kan, kalau benda tu dipandang adalah untuk memberi pengajaran dan dapat pahala daripada situ, itu alhamdulillah sekali. Tapi cabarannya yang kedua tu itulah, ada rasa yang macam sebenarnya tak nak buat tapi kena buat juga, macam tu kan. Tapi sebelum tu nak tanya, sekarang dah bertudung secara penuh? Total. Ya. Alhamdulillah. Okey. So itulah dia, kadang-kadang apabila kita nak membawakan watak yang terpaksa kita mengambil risiko itu, itulah cabarannya. Baik, simptom ataupun simptom. Ada simptom ke? Orang yang pakai tudung ni, Nabi kata dalam Al-Quran sebut ni orang yang baik. Orang yang baik. Jadi tak apalah yang dah lepas tu, mungkinlah kita pun masa tu pun macam aku sebenarnya. Tak, soalannya tadi untuk sekarang ni juga. Maksudnya kadang-kadang saya pun nak sampaikan bahawa walaupun saya sudah bertudung begini, saya masih mencuba dan masih belajar untuk sentiasa menjaga patuh syariah saya. Baik. So contohnya lah, kalau nak diikutkan, kita kena pemakaian tu sampai memakai stokin kan. Macam tu, kaki kita pun harus ditutup. Betul. Jadi kalau dia ni wataknya di kampung, dia kena masuk bendang, takkanlah nak masuk bendang pakai stokin. Betul. So itulah maksud saya, cabaran yang saya macam memberi kelonggaran untuk saya menampakkan kaki saya di dalam TV. Itu. Tapi ada tapi. Mesti ada dalam hati tu, mesti ada macam perasaan yang tidak suka, dan insya-Allah lama kelamaan boleh kita kurangkanlah kan. Itu yang penting sebenarnya. Memang kita tak boleh nak drastik, terus nak jadi seorang yang baik hari ni. Mungkin berubah tu senang, tapi maintain. Itu lagi bahaya kalau dah berubah, lepas tu tiba-tiba ubah balik ke asal ke. Kita tak maulah sebegitu. Tapi kalau ada sedikit sebanyak kebaikan, perubahan sikit demi sikit, itu yang kita support dan kita suka. Dan agama pun sentiasa menggaris panduankan tentang istiqamah. Kita berapa banyak, dia tak perlu buat banyak amalan-amalan ni, tetapi buat hari-hari. Buat hari-hari. Yang pakai tudung, orang kata macam ni, ada orang cakap macam ni pula. Pakai tudung tak semestinya baik. Yang tak pakai tudung pun tak semestinya jahat kan. Okey. Itu satu part lah. Betul lah juga itu. Tetapi syariah tetap syariah. Betul tak? Orang kadang-kadang dengan adanya orang tu pakai tudung, di situlah Allah kurangkan dosa dia. Kata kalau dia ni dan kaki, juga influence yang lain. Sebab kadang-kadang bila kita pemakaian kita, pembawaan diri kita juga adalah boleh block influence yang anasi-anasi jahat ni datang pada kita. Betul. Hopefully lah. Sebab kadang-kadang katakanlah orang yang bertudung ni suka mengumpat orang, na'udzubillah lah. Nadia Nisa jauh sekali sebegitulah, insya-Allah. Suka mengumpat orang. Tapi disebabkan dia pakai tudung itulah, adalah part juga baik dalam diri dia. Kalau dia tak pakai tudung, dia mengumpat, dia buat ni semua dia. Maksud saya setuju tu, Riz. Maksudnya dari segi pemakaian kita juga, dia dapat menjaga kita daripada melakukan kemungkaran yang lain. Benda yang lain. So, mungkin boleh share sikit sebelum bertudung, bukan share kemungkaran yang dah buat. Maksudnya perkara yang macam apa yang macam berubah, apa yang macam ke arah lebih baik. Sebelum ni kalau nak diikutkan sebagai seorang pelakon, memang untuk diri saya sendirilah. Untuk diri saya sendiri, saya memang daripada kecil minat berlakon. So bila dapat peluang berlakon tu, kita suka nak all out lah. Mesti nak all out, dapat watak ini, dapat watak itu, semua kita buat. Tapi untuk diri saya, memang niat saya nak tonjolkan bakat saya. So tak ada lain, bukanlah setakat nak popular atau nak kenal orang itu, nak kenal orang ini. But of course, bila kita dapat berlakon dengan pelakon-pelakon yang kita memang minat, dalam hati tu deg sangat tu. So macam adalah rasa tak malu nak tunjuk dekat dia orang tu yang macam kita boleh buat ni, macam tu. Tapi semakin berusia dan kita pun jadi semakin matang, dan sampai satu tahap saya pun dah berubah pemakaian saya. Jadi saya dah bertudung, saya dah berkahwin, dah anak. Bila kita keluar tu, pembawaan diri kita tu, saya kena sentiasa beringat. Beringatlah
kena jaga maruah suami, maruah keluarga, maruah mertua, keluarga mertua lagi. Jadi malu tu kena meningkat lagi lah. Kena meningkat lagi. Kena jaga betul. Sebab berani dan vokal tu kena simpan-simpan sikit. Kita pun dah nak sampai ke hujung rancangan. Ada apa pesanan lagi terakhir yang nasihat nak diberikan kepada penonton-penonton, terutamanya yang meminati? Inilah peluang untuk saya menyuarakan jugalah ni kan. Sebenarnya itulah saya sentiasa berniat. Sentiasa berniat apabila kita nak lakukan sesuatu pekerjaan, tak kisahlah dalam bidang ini ataupun bidang-bidang yang lain, kita sentiasa berniat supaya apa saja yang kita buat tu terarah kepada kebaikan, supaya macam Aris kata tadi, satu benda kita buat 10 orang ikut, berlipat ganda ganjaran yang kita dapat, insya-Allah. So itulah dia. Apabila saya masuk dalam bidang seni ni juga, saya sentiasa berniat supaya saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dan perjalanan kerjaya saya dalam bidang ini pun kalau boleh tidaklah ada sampai dikenakan satu cabaran yang sampai terduduk ke. Alhamdulillah tiadalah setakat ini. So itulah tadi, di mana saja kita pergi, kita sentiasa bawa nama-nama orang yang lain di belakang kita, ya. Kita sayang keluarga. Keluarga, kedua ibu bapa lah especially. Dan saya pun sentiasa ingatkan pada anak saya. Tapi itu pun satu cabaran juga ni. Budak-budak ni kadang-kadang dia orang lagi lah tak tahu malu. Nak satu benda wah dekat mall kan. Tapi macam ingat macam tu. Awak ni keluar bawa nama mama, nama ayah. So jaga maruah itu. Bila kita nak bercakap dengan orang dewasa macam mana, bercakap dengan kawan macam mana, bercakap dengan guru macam mana. So adab itulah kena dijaga. Betul. Baik, itu pesanan yang baik, pesanan-pesanan yang bagus pada saya, kerana sebab itulah Islam pun suruh kita kahwin, suruh kita menjaga adab dan seterusnya, supaya hidup kita ni sentiasa dalam keadaan yang ada sifat kita untuk malu. Bila okey, Nadia semestinya sebelum ni tak pernah fikir sebab tak ada anak lagi. Betul, tak bila ada dah anak. ada anak, kita fikir Allah bagilah anak ni jaga nama baik aku, jaga nama family aku. Dan benda-benda ni lepas tu baru teringat, Allah apa yang dah buat dengan mak bapak kita kan. Jadi itulah hikmah dia apabila kita mengadakan keluarga, mengadakan benda-benda yang disyariatkan dalam Islam secara tak langsung lah. Baik, terima kasih banyak Nadia Nisa. Sama-sama. Kerana hadir hari ini, bagi sedikit nasihat penting tu sebenarnya. Kita nak dengar orang yang dah lama, bukanlah dah lama sangat, dah lama juga dalam industri seni. Terima kasih juga menjemput saya dan berkongsi tadi, Riz. InsyaAllah. Semoga maju jaya. InsyaAllah, samalah. Semoga mana tahu nanti Nokum Malasari datang. Kalau datang jadi lebih guest. baik. InsyaAllah. Jadi kita habiskan sekarang itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takkanlah macam ni lagi. Dah berapa banyak jemputan aku dapat ni. Aku asyik datang seorang kawan-kawan lain kelas. Semua dah pergi dengan bini-bini, ada anak lagi. Tak boleh jadi. Tapi kalau tak pergi jemputan ni, dosa pula. Tak apalah. Nantilah kita fikir. Malu pun malu kat ni. Cik-cik Ustaz bersama Riz Ismail hari ni. Topik kita malu. Malu yang macam mana? Mari kita tengok soalan yang pertama. Bagaimanakah menguatkan diri untuk berasa malu untuk melakukan perkara yang ditegas Islam? Baik. Pertama sekali, untuk kita membina kekuatan diri kita ni, ia bersekitaran dengan beberapa perkara. Yang pertama, apa yang kita lihat hari-hari. Apa yang kita buat hari-hari dan apa yang kita perkatakan hari-hari. Sebab tu, kalau kita nak jadi baik, antara caranya adalah untuk bercakap dengan baik. Itu yang perubahan paling cepat dan paling drastik kita boleh buat. Contohlah, kita kata kita selalu tak semayang kat masjid, kita semayang kat rumah. Tapi sedangkan kita tahu sunnah yang sangat besar 27 kali ganda apabila kita solat di masjid. Ini yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Jadi kita kena selalu cakap tentang
kebesaran ataupun fadilat-fadilat apabila kita seorang itu semayang di masjid. Jadi kita cakaplah, jumpa dengan kawan-kawan, kau tahu aku kan nak pergi semayang kat masjid ni, tapi kekuatan tak ada. Tapi aku tahu fadilat dia tinggi. Nanti cuba kita cari lagi apa kelebihan-kelebihan ataupun apa lagi kekurangan-kekurangan yang ada bila solat Jumaat. Allah tarik kekurangan tu sebab apa? Sebab dalam Jumaat. Bila sebut Jumaat, Allah SWT akan kira semua amalan tu berdasarkan satu pengiraan. Daripada kita solat seorang-seorang, kadang-kadang kita khayal, kadang-kadang kita ini, kita itu, maka boleh kita kuatkan diri kita dengan percakapan sebegitu. Baik, ini berbalik kepada rasa malu tu. Jadi kalau kita nak kuatkan, nak kukuhkan diri kita tentang rasa malu dan nak buat sesuatu amalan ataupun nak buat sesuatu kemungkaran, kena ada percakapan mengenai perkara itu. Kan, kalau adik-adik kita buat satu perkara, jangan kita cari salah, tapi cakap saja sebagai peringatan. Tak salah kita nak pesan pada saudara kita, cakaplah kat dia, jaga elok-elok, kita orang Islam, kita ada image yang kita bawa dan sebagainya, dan kita perlu memperkukuhkan image kita ini kan, sebagai seorang mukmin, seorang muslim kan, mesti ada akhlak yang baik. Nabi SAW diutuskan antaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Fa'utammamul akhlak kan, menyempurnakan akhlak. Jadi begitulah sebagai seorang Islam ni, cakap dulu tentang malu ni kepada adik-adik, kepada abang-abang kita, saudara kita semua, ceritakan apakah kelebihan malu ni dan betul atau tidak malu ini sebahagian daripada iman. Sebenarnya bila seseorang itu ada sifat malu, maka terbuktilah insya-Allah dia ada iman kan. Macam itu juga antara sifat-sifat ataupun ciri-ciri kita ingin lihat kepada seseorang. Kalau kita nak tahu orang ni bagus ke tak bagus, dia malu untuk membuat satu perkara ataupun membuat satu kejahatan, terutamanya secara terbuka. Ada beza orang-orang yang membuat maksiat ataupun membuat sesuatu kesilapan secara tertutup dan secara terbuka. Memang ada beza. Dan ada setengah-setengah, Nabi SAW menyebut kullu umatin mu'afin illa mujahir. Setiap umat aku ini diampunkan dosanya kecuali secara terang-terangan. Jadi orang-orang yang minum arak secara terbuka, yang mencabar, ini semua dah hilang sifat malu dalam diri dia. Dan ini adalah sikit sebanyak merosakkan akhlak dia. Dan kalaulah dia ni tidak kuat dan sebagainya, na'udzubillah, akan mati ataupun akan berakhir kehidupan dalam keadaan yang tidak baik. Sebab kita semua tahu kan, apa yang disebutkan oleh ulama-ulama yang terdahulu, para wali menyebutkan apa? Kalau seseorang itu akan diambil nyawanya dengan apa aktiviti yang paling banyak dibuat olehnya. Sebagai contoh, dia ni kuat berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Amalan ini yang paling banyak dia buat dalam masa sehari. Insya-Allah, kalau dia meninggal nanti dalam keadaan inilah Allah akan ambil nyawa dia. Orang-orang sekarang kurang rasa segan silu dalam buat sesuatu perkara. Macam tadi, apa yang saya lakonkan tadi itu adalah malu tidak bertempat lah. Orang ajak pergi kahwin, pergi je lah, tak ada masalah. Dan kena tahu, apabila kita diajak oleh kawan kita, sahabat kita, saudara kita ke majlis perkahwinan, hukumnya wajib kita hadir. Wajib kita hadir. Dan kalau tak hadir tu, sedikit sebanyak dia boleh memberi kesedihan kepada pengantin lah. Itu sikit sebanyak implikasi kalau kita tidak menghadiri sesuatu majlis perkahwinan terutamanya. Baik. Sekarang itu saja untuk soalan yang pertama. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Saya nak bertanyakan soalan pada Ustaz. Apa pandangan terhadap Islam malu pada diri sendiri dan orang lain? Okey. Baik, malu terhadap diri sendiri. Kadang-kadang kita manusia ni kan tidak terlepas daripada kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam ini ada kesilapan dia, kesalahan dia. Dan kita seharusnya malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kita buat macam-macam salah, kita buat macam-macam silap. Tapi Allah tetap lagi bagi kita keupayaan untuk bergerak. Contohlah, kita banyak buat dosa dengan kaki kita. Kita banyak buat dosa, kita selalu pukul orang ke dan sebagainya, bercakap percakapan yang tidak baik, fikir-fikir yang tak baik kan. Tapi Allah masih lagi beri peluang. Hari demi hari Allah bagi. Dan manusia ni kadang-kadang bila dah kena bala,
Bila terkena aksiden ke apa ke, barulah dia persoal, kenapa aku kena macam ni? Aku selama ni tak pernah buat jahat pun dengan kaki aku. Padahal hari-hari dia buat benda tak baik dengan kaki dia, dengan tangan dia dan seterusnya. Jadi jangan sampai Allah turunkan bala, dan janganlah kita ni tidak lupa, tidak ingat kepada apa yang patut kita lakukan dalam hidup ini. Sebegitulah. Jadi sifat malu ini adalah sifat yang perlu kita praktikkan selalu. Tapi jangan malu tak bertempat, kerana kita akan rugi. Sebab malu tak bertempat ni yang pertama sekali boleh menghilangkan keupayaan seseorang itu. Macam contoh, ini cerita benar, cerita kisah benar. Seorang ini dapat tawaran belajar di sebuah universiti yang, ialah universiti banyak di Malaysia ini campur lelaki dan perempuan. Tetapi individu yang saya kenal ni dia daripada negara luar. Dan apabila dia dapat tawaran untuk belajar di Malaysia, dia kata dia malu. Sebab apa? Nak masuk kelas ada orang lelaki. Dia tak boleh terima lelaki dengar explanation di depan. Ini malu-malu yang pada saya tidak perlulah. Kita belajar tak perlu malu. Sedangkan isteri Rasulullah SAW pun ada meriwayatkan hadis, antaranya Ummu Salamah dan juga Siti Khadijah. Ini membuktikan apa? Mereka-mereka ni walaupun wanita boleh berkongsi ilmu dan boleh menjadi perawi hadis. Ummu Salamah. Hadis banyak hadis yang diajarkan yang sangat bermakna dan digunakan hampir dalam setiap kesusahan yang kita alami dalam hidup kita. Jadi jangan malu untuk menuntut ilmu, jangan malu untuk membuat perkara-perkara yang mudah. Malulah pada diri sendiri kita ni. Kalau kita buat kesilapan kepada Allah, itu kita kena malulah. Dan malu kepada orang lain bermaksud seperti itulah. Malu macam contoh, mungkin tadi apa yang kita lakonkan, dia malulah sebab dia tak kahwin lagi, kawan-kawan dah kahwin, semua dah ada anak dan sebagainya. Tapi malu ini tidak perlulah dibawa-bawa ataupun tidak perlulah bersungguh-sungguh nak malu untuk perkara ni. Sebab malu yang tiada manfaat, langsung malu untuk perkara ni. Cumanya mungkinlah segan, semua orang dah kahwin, semua orang dah ada anak, semua orang dah ada bini, kita tak ada lagi, tak apalah. Jodoh orang ni lain-lain kan. Mungkin rezeki kita lambat kot tu, cepat kot lain. Ataupun rezeki kita tak kahwin lagi, Allah nak bagi kita peluang jaga mak kita dan sebagainya. Wallahualam. Kita teruskan dengan soalan yang terakhir. Okey, sekiranya diri kita hilang malu dan iman kita kurang malu, apa komen Ustaz? Yang bertanya ni pun mungkin ada didikan agama yang baik lah, insyaAllah. Bila seseorang tu hilang malu, seperti mana yang kita sembangkan tadi, kita bincang tadi bersama anda semua, of course lah, bila tak ada malu, mulalah berani buat benda-benda secara terbuka. Minum arak secara terbuka, pergi sana sini, tak ada segan langsung dengan imej Islam ataupun imej iman tu kan. Imej kita membawa kalimah Allah. Bukan terhad kepada ustaz-ustaz saja ni. Semua orang lah kita ni. Anda, saya, kita semua orang yang bernama Islam. Janganlah kita kadang-kadang ada seorang ni, biasalah kita kenal orang begini dan begitu, minum arak pun dia boleh ajak kawan-kawan dia. Janganlah buat perkara-perkara sebegini. Malulah sikit, kita ni mak ayah kita orang baik-baik, kita pun dididik dengan agama. Jadi kalau boleh kita amalkan kehidupan seperti kehidupan Nabi SAW. Saya akhiri percakapan saya hari ini tentang malu dengan hadis Nabi SAW yang kurang sahih tapi boleh dijadikan sebagai fadilat amal. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyam fil jannah. Nabi kata, sesiapa yang menghidupkan sunnahku, aku mencintai dia, dan sesiapa yang aku cintai, dia akan bersama-samaku di syurga, insya-Allah. Sama-sama kita cuba menjadi insan yang lebih baik hari demi hari. Kita doa pada Allah, semoga Allah ampunkan semua dosa kita, Allah jadikan kita orang yang lebih baiklah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau malu sudah hilang, hidupnya seperti binatang. Kalau malu berbuat baik, dunia akhirat mestilah sesat. Kalau malu bekerja, pasti hidup sengsara.
Kalau malu beramal, dunia akhirat tidak berbekal. Silakan Tuan Hamba balasnya macam mana? Banyak gula, banyaklah semut. Simpan garam dalam tempayan. Malu berkayuh, perahu hanyut. Malu bertanya, sesatlah jalan. Itulah dia antaranya pantun-pantun yang telah kita bacakan, syair-syair ini. Jadi sebegitulah, jagalah, berpada-padalah dalam malu kita kerana ada tempat yang perlu kita malu dan ada yang tak perlu kita malu kerana itu memberi kebaikan kepada kita. Baik, saya nak perkenalkan kepada anda, ni kawan baik saya, nama dia Amirul Aiman, Wan Alias, belajar di Universiti Islam Antarabangsa. Kenapa saya jemput dia datang hari ni? Dia ni seorang yang pemalu dulu pada waktu sekolah. Tapi sekarang dah pernah menang award ni lah, siap dijemput sebagai penceramah lah dan sebagainya di kalangan student sendiri. Jadi Amirul, boleh kongsikan sikit tak pengalaman macam mana sebenarnya kau ni dulu malu, sekarang ni hebat dan bukan saja hebat tapi boleh bercakap depan ramai orang. Macam mana buat tu? Bagi tahu sikit kat kita orang ni. Baik, macam mana Riz kawan saya yang bagi tahu. Dulu memang, zaman sekolah dulu memang zaman yang orang kata malu. Malu macam mana? Saya ni zaman sekolah saya malu, maklumlah sekolah agama kan. Ya, ya. Malu tu sampai kata nak bercakap dengan perempuan pun menggigil. Ui, tu malu sangat tu. Sampai tahap tu sebab kita tak biasa. Tu zaman sekolah menengah lah. Sekarang dah biasa cakap dengan perempuan lah. Bukan sekarang ni kita orang kata apa, beransur-ansur okeylah. Okey. Baik. Cuma nak bagi tahu macam mana saya daripada tahap yang malu sebegitu sampai kata nak buat kerja berkumpulan pun susah. Ada kita punya halangan-halangan. Macam apa yang saya buat adalah saya sedar akan keperluan kita ni untuk mengawal perasaan malu. Betul. Okey, baik. Itu bagus. Satu orang kata apa, improvement ataupun penambahbaikan yang baik dalam hidup kita. Janganlah malu tak bertempat ni. Okey, contoh anda ditanya oleh kawan-kawan anda tentang satu nasihat. Tiba-tiba anda kata, kita pun jawab, sorry lah, aku malu lah nak cerita benda-benda baik ni. Jangan begitu. Apa-apa yang mahmudah, kita teruskan. Mudahkan. Apa yang mazmumah, kita jauhkan. Okey, Miro. Kita biasa tahulah, setiap orang dalam kelas mesti ada presentation. Kalau malu pada ketika itu, bermanfaat ke tidak sebenarnya? Sebab kadang-kadang ada orang kata, aurat suara perempuan ni bila nak terangkan ilmu kepada orang ramai ni. Macam mana tu, Miru? Sebenarnya suara perempuan ni aurat, tapi dalam keadaan kita dalam kelas, dalam suasana menuntut ilmu, ia dibolehkan. Satu keringanan sebenarnya. Betul. Itu antara dia. Ramai orang yang kata yang konon-kononnya ataupun baguslah nak jaga sikoh ataupun nak jaga perhubungan apa orang kata antara lelaki dan perempuan tu, ikhtilat tu, tapi berpada-padalah. Janganlah malu dalam kelas kan. Kalau kita salah pun lecturer boleh tegur. Lecturer pun bukan semuanya lelaki di Universiti Islam Antarabangsa ni, ramai juga di kalangan wanita yang mendidik dan mereka juga tidak ada perasaan malu untuk berkongsi dengan kita. Betul. Malah mereka sebagai ibu kepada kita kan. Perasaan kita sayang pada mereka kan. Dia ambil tahu pasal kita, didik kita sehinggalah kita menjadi seorang insan yang berguna. Baik, malu, banyak konsep yang malu ni sebenarnya. Okey. Ramai orang tak sedar, Miro, kita tak malu dalam membuat maksiat. Maksiat ni banyak. Bercakap dengan perkataan yang kotor pun maksiat. Membuat perkara-perkara yang secara tutup pun maksiat. Tapi ada maksiat yang Allah SWT bagi tahu dalam Nabi SAW sebut, Nabi kata, kullu umatin mu'afin illa mujahir. Yang antara-antara yang boleh dekat, yang saya boleh beri contoh kepada anda semua, mereka-mereka yang mengubah ciptaan yang Allah bagi ni. Allah dah bagi kita jadi lelaki, kita kena tunjuk kita ni orang lelaki. Janganlah kita buang ataupun tambah yang tak perlu. Dan hingga, Miro, yang paling teruknya, mereka yang membuang jantina. Masya Allah, astagfirullahalazim. Taghayyir ini haram. Mengubah secara kekal ni haram. Tak boleh kita nak menunjuk. Sebab itulah ada juga dalam hadis mengatakan, orang yang mencabar minum arak secara terbuka bulan Ramadan, inilah orang yang mencabar keesaan Allah SWT. Orang yang berbeza, sebab tu ada beza orang yang buat ataupun yang malu tentang aib dia buat secara tertutup, dan orang yang tidak malu dan berbangga-bangga dengan aib dia, berbangga-bangga dengan dosa yang dia buat. Jadi Minggu sendiri tengok macam mana ni orang-orang set-set ni duk buat ni. Okey ke malu yang macam tu yang dia cari dalam diri dia? Boleh ke malu yang macam tu yang kita nak
pertontonkan? Baiklah, sebenarnya macam kawan saya Haris bagi tahu tadi, sangatlah membimbangkan keadaan sekarang ni. Macam mana kita tengok anak-anak muda kita yang sebaya, yang lebih muda, even lebih muda pada kita pun dah hilang rasa malu itu. Yang paling senang saya tunjuk, yang paling kita semua tahu adalah apa? Tarian. Aplikasi dalam telefon kita tu, aplikasi apa? TikTok, tuan-tuan dan puan-puan. TikTok. Pada yang tidak tahu ni, TikTok ni adalah satu aplikasi yang mana seorang itu boleh upload, orang kata tarian ataupun short video lah. Tapi yang banyaknya yang tular sekarang di media sosial adalah tarian-tarian yang orang kata apa? Sangatlah Tak tidak beradab. sangatlah tidak beradab. Dan ada juga yang kita cerita sikitlah pasal sahabat kita. Seperti mana yang anda semua maklum, saya, Amirul, kita belajar di satu institusi Islam dekat Terengganu. Baik, kita adalah junior kita ada senior kita. Betul. Alhamdulillah semuanya wajib untuk hafal Quran. Habis tak habis cerita lain, tapi wajib untuk menghafal Quran. Boleh jadi separuh, boleh jadi 15 juzuk dan sebagainya, tidak ada masalah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, ada seorang sahabat kita, pada saya sedih jugalah. Dia ni antara pelajar yang berpotensi pada zaman sekolah dulu untuk menjadi seorang pelajar yang baik. Betul. Tapi Allahu Akbar. Amirul kan nak cakap tentang perkara ni? Tak apa, rasanya Haris. Tapi apa yang terjadi pada dirinya, dia dah pun menjadi seorang, dia lelaki tapi dia menjadi seorang wanita. Na'udzubillahi min zalik. Bukan wanita lah, kita panggil jelmaan lah sebab dia bukan wanita. Tapi apa yang salah tentang perkara ni adalah menjadi satu fitnah pada agama. Dia menghafal Al-Quran 20 juzuk lebih. Tetapi itulah dia. Bukan semua tentang agama ataupun bukan semua orang yang tahu ilmu agama boleh aplikasikan hidup beragama. Bila kita tengok nama dia dulu Salahuddin, tiba-tiba jadi Sally Senrose. Sally Senrose, dah tukar nama dia tu. Allah dah jadikan lelaki, kita teruskanlah. Jangan. Dan apa yang paling membimbangkan, hilangnya malu dia untuk pertontonkan diri dia kepada kawan-kawan yang sama-sama belajar agama dulu. Pernah menangis mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, pernah menangis menjadi imam dan sebagainya. Dia pernah menjadi imam dan sebagainya lah. Tapi itulah orang kata, bukan semua orang yang tahu ilmu agama memahami ilmu agama. Bukan semua orang yang tahu ilmu agama boleh hidup dalam keadaan agama. Tapi kita minta pada Allah, ya Allah, biarlah aku ni teruk-teruk macam mana pun, janganlah Allah tinggalkan kami dan janganlah Allah jauhkan kami daripada agama Allah. Amin. Itu antaranya. Ini kisah benar. Sahabat saya pun berkawan juga dengan dia dan kita adalah cuba-cuba untuk kontak kan, bimbing sama-sama lah. Okey, Abang Rusdi, macam orang kata malu dari segi belajar tadi, baguslah, dah hilang dah rasa malu tu. Apa pesanan pada mereka-mereka hak malu-malu lagi yang berada di peringkat sekolah, yang ada berada di peringkat universiti? Sebenarnya bila masanya kena malu ni peringkat sekolah, peringkat universiti ni? Waktu bila? Baiklah. Waktu yang paling betul, orang kata sebetulnya untuk kita malu adalah yang paling utama adalah bila kita nak membuat suatu perkara yang tak betul ataupun satu maksiat. Betul. Itulah yang paling utama. Waktu nak belajar, waktu kita nak menuntut ilmu, waktu kita nak mengajarkan ilmu kepada orang, janganlah sekali kita membuatkan malu itu sebagai satu benteng ataupun sebagai satu alasan untuk kita tidak meneruskan usaha-usaha yang penting. Okey, so teruskan kan. Beranikan diri, tanya soalan bila tak faham kan. Kadang-kadang dulu cikgu-cikgu selalu tanya, ada apa-apa yang tak faham ke? Ataupun apa-apa yang nak dicakapkan, nak tanya soalan ke? Semua diam je kan. Kita kena abolish this behaviour dan kita teruskan dengan keberanian nak tanya dan soalan. Apa yang tak faham, kita tanya. Kadang-kadang kalau mereka yang belajar di sekolah yang berbayar, itu peluang anda untuk mendekati guru anda yang orang kata berpengalaman, bayar pun mahal. Gunakan sebaiknya. Kita pun di peringkat universiti, bila lagi kalau tak tanya? Tak faham dalam kelas, tanya. Tak faham tentang soalan, tanya. Jadi sekadar itu saja untuk segmen pada kali ini. InsyaAllah kita akan ke segmen yang lain dengan topik yang lebih menarik juga. InsyaAllah bersama saya, Riz Ismail, dan kita akan dengarkan bacaan surah Al-Asr daripada sahabat kita Amir Aiman. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين. Dengan akhirnya bacaan Al-Quran tadi, maka berakhirlah segmen kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.